السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته. فيا أيها إخوة الكرام اتقوا الله في حياتكم واعلموا أن الله قد شرع لنا في هذا اليوم صلاة العيد لنذكر ما ابتلي به إبراهيم وولده إسماعيل. Wahai hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita setiap tahun, iaitulah dengan ibadat korban. Ibadat korban ini adalah merupakan ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui peristiwa besar yang berlaku kepada dua beranak, iaitulah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, di mana peristiwa ini tidak akan habis, tidak terhenti setakat itu sahaja, maka dibawanya sampai kepada zaman kita ini bahawa kita juga perlu korban dan juga berkorban. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi berhari raya dalam suasana PKPP yang kita pun tak tahu kepatuhan masyarakat setakat mana yang sudah ada. Ada yang rasa sudah jemu, sudah puas dan berbagai-bagai, sehinggalah kita dikejutkan dengan bilangan-bilangan orang yang positif COVID ini mari semula, baru kita rasa nak sedar balik. Alhamdulillah, saya hari ini kita berhari raya di sini dinamakan Aidil Adha. Sahabat-sahabat kita hanya ada 8 orang sahaja yang berada di Muzdalifah ataupun di Mina pada hari ini. Kalau kita lihat dari sudut sejarah, haji telah tertangguh selama 40 kali. Maka saya kata kalau angka itu tepat, bermakna haji pada tahun ini 1441 adalah merupakan yang ke-41 tertangguhnya haji, walaupun hanya dibenarkan dengan SOP yang begitu ketat. Rakyat Malaysia yang terpilih mengerjakan haji hanya seramai 8 orang. Daripada seluruh rakyat Malaysia ini, 8 orang saja, itu pun yang sudah berada di Mekah ataupun yang sedang belajar bekerja di sana, mereka je yang terpilih untuk sampai ke Arafah pada tahun ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam beberapa siri kuliah ataupun ceramah khutbah kita yang lepas, Ana juga sudah sebut dan sudah mengulangi bahawa corona datang, banyak perkara yang berubah di atas dunia ini. Ana sendiri secara pengalaman, sejak balik daripada belajar 2006,
tahun 2007 sehinggalah kepada 2019. Kalau nak kira pada saat ini kita berhari raya di sini, kami berada di Muzdalifah. Sama ada sedang bermabit di sana ataupun dalam perjalanan menuju ke Mina. Tetapi takdir Allah Azza wa Jalla, dengan marinya corona, maka kita berhari raya di sini setelah lebih daripada 10 tahun tidak bersama dengan para jemaah dalam Aidil Adha. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita kena ingat, bila kita sebut hari raya, mana dia ada satu sifat. Dalam Islam ini hanya ada 2 saja perayaan yang diiktiraf oleh syarak, iaitulah Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya fitrah dan hari raya. Yang lain-lain kita duk panggil hari raya tu, maka itu kita je buat. Sebenarnya bukan hari raya. Macam-macam hari kita ada atas dunia ni, terutama sekali kita duduk dalam masyarakat majmuk ni, lagi banyak dia punya perayaan-perayaan tertentu yang kita tumpang sama, iaitulah dari sudut bercuti, cuti kita daripada kerja, kan, cuti kita daripada pergi berjabat, maka itu kita katakan itulah yang dikatakan hari raya ataupun perayaan orang lain, kita hanya bercuti. Tapi kalau hari raya orang lain yang menyebabkan kebesaran agama mereka kita sambut juga, maka itu termasuk dalam larangan yang cukup berbahaya. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata hari raya, bermakna ini duduk di bawah skop syariat. Artinya kita mesti menyambutnya dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan cara ikut suka kita. Ikut aku nak buat apa, ataupun disebut kalau dalam hari raya fitri kita sebut hari terlepas daripada ikatan. Syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan, pada hari raya dia terlepas, kita pun lepas sekali kita kata tidak. Alhamdulillah, sebelum kita berhari pada hari ini, semalam kita juga telah berpuasa pada hari Arafah. Alhamdulillah, budaya puasa pada hari Arafah ini telah dapat kita hidupkan, dan ramai masyarakat yang telah berpuasa. Namun begitu, saya dapat maklumat masih ada lagi orang yang buat kenduri kahwin anak. Konon-kononnya dia tak perasan hari itu hari Arafah. Kita kata para jemaah sekalian, kita bercakap, biarlah kita bercakap di atas dasar kita ni orang Islam. Sebelum hari raya haji 1 hari, nama dia hari Arafah. Hari yang kita digalakkan, disunatkan berpuasa. Saya kira untuk tahun ni 1441 ni kita berpuasa lebih kurang 13 jam 20 minit. 13 jam 20 minit, tetapi kita diberi pahala yukaffiru as-sanatain, diampunkan, diberi pahala 2 tahun. Maknanya tawaran yang sangat istimewa, projeknya besar, tetapi kita pula buat tak kenal ataupun buat tak ingat, maka kita ini mengatakan ini satu kenyanyukan yang perlu diberi suntikan ubat, iaitulah kefahaman dalam beragama dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat. Maka berilah nasihat kepada sahabat-sahabat kita, lain kali kalau nak buat tarikh, nak ambil tarikh perkahwinan ke majlis kenduri, selain daripada kita tengok tarikh miladi ataupun masihi, kita tengok juga dalam takwim kita tarikh biar bertepatan, yang bertepatan hari ini dengan hari apa dalam kalendar Hijri. Karena ada satu lagi nanti hari Ashura. Hari Ashura nanti iaitu hari yang digalakkan juga kita berpuasa. Maka para jemaah sekalian, kita besarkanlah syiar Allah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar agama Allah, itulah tandanya hati bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita kata kita berhari raya, kita tak boleh ikut selera kita. Kita mulakan alhamdulillah bagi Idul Adha, kita mulakan takbir al-muqayyad. Takbir muqayyad ni ramai orang tanya, bila ustaz-ustaz kita duk post takbir muqayyad, dia kata tak aja dengar ustaz, kita tahu takbir raya. Kita kata takbir raya pun boleh juga, supaya masyarakat kita tidak rasa pening-pening, kan. Kita kata takbir muqayyad itu ya takbir raya. Bagi Idul Adha, kita disunatkan memulai takbir ini
pada selepas solat subuh hari Arafah. Makna hari 9 kita sudah bertakbir. Ni ada juga hak pandai-pandai ada tepi masjid. Dia kata Tok Imam tak ingat dah tu. Tok raya lagi hari ni. Kata mu tak ingatnya bukan Tok Imam. Pak Imam ingat sunnah, kamu tu tak ingat dari sudut amalan. Maka kita hidup daripada semalam dan insya-Allah takbir ini berterusan sehingga kepada akhir ayyam tasyrik, iaitulah sampai asar hari yang ke-13 Zulhijjah nanti insya-Allah. Para jemaah sekalian, daripada kita bertakbir, hari ini alhamdulillah kita dapat melakukan solat sunat Idul Adha. Walaupun kemeriahannya tak berapa kemas. Sebab kita tak boleh bawa semua keluarga kita, tak boleh semua bawa family kita. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya pada hari raya dibawa semua keluarga, yang kecilnya, yang besarnya, yang tua, yang muda, hatta al-huyat, sehinggalah wanita-wanita yang uzur, yang dalam haid dibawa juga ke tempat solat hari raya, walaupun mereka tak solat tapi mereka boleh dengar nasihat dan khutbah yang disampaikan oleh para khatib. Maka hari raya ini iaitulah hari yang bersifat ijtimai, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Hari ini merupakan hari kesatuan umat Islam yang mesti kita laksanakan dalam hidup kita ini, para jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan kasih sekalian, bila kita kata dalam hidup ini kita akan melalui beberapa fasa kehidupan. Ada kala kita senang dan ada waktunya kita susah. Maka waktu kita senang, iaitulah kita perlu syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan kita bersyukur. Waktu kita susah, kita perlu pada kesabaran. Di antara ujian yang Allah Ta'ala uji kita pada tahun ini, iaitulah dengan penyakit penularan wabak yang disebut dengan nama COVID-19 ataupun Corona. Kita tengok apabila berlakunya PKP, pada saat itu kita dengar ada orang yang terputus bekalan. Ada orang yang sudah terputus dia punya kerja, tak ada kerja lagi, dia berhentikan kerja ataupun ditangguhkan ataupun diberi cuti tanpa gaji, tak boleh nak keluar rumah, hantar nak pergi menoreh pun di peringkat awal tak boleh. Maka kita mengatakan terputusnya kita dengan dunia dan kita terkurung dalam rumah kita. Kita boleh bayangkan, aku dikurung dalam rumah sudah resah, sudah gelisah, bagaimana kalau kita terkurung dalam penjara lagi dahsyat, dan bagaimana apabila kita terkurung dalam kubur nanti, tentulah amat dahsyat. Ini semua Corona mengajak kita berfikir supaya kita tahu bahawa perancangan yang kita buat setakat mana hebat pun, semuanya dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tak bagi, tak usah duk cakap, tak usah duk hebat kita, apa strategi, apa perancangan. Sekali COVID mari, walaupun COVID ini berita benda yang kita tak nampak, tapi kita sudah terpisah daripada dunia ini dan kita terpisah daripada rumah Allah, sehingga para ustaz, para pendakwah berkata, kamu dihalang terpisah daripada rumah Allah beberapa ketika, tetapi kamu tidak terpisah dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah bila mari musim haji begini, para ulama sering membawa kata-kata ulama salaf. Mereka mengatakan sesiapa yang tidak dapat melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, maka dia dapat datang ke rumah Allah yang berada di kampung masing-masing. Sesiapa yang tidak dapat pergi berwukuf di Arafah, mereka boleh wukuf di hududillah, di sempadan batasan halal haram yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang tidak boleh bermalam bermabit di Muzdalifah pada malam tadi, kita boleh bermalam dengan kita bertahajud dan qiyamul lail. Artinya kita dengan Allah Azza wa Jalla tidak boleh putus. Maka dengan sebab itu, apabila kita mengatakan hari raya ini hari raya korban, hari raya yang kita perlu berkorban, nama dia pun al-udhiyah ataupun dengan mana korban. Maka bila kita korban, banyak benda yang kita korban dalam hidup kita ni. Kadang-kadang kita terpaksa mengorbankan masa dan jiwa kita untuk Islam. Kita terpaksa mengorbankan harta benda kita untuk perjuangan Islam dan untuk kehidupan kita di atas dunia. Anak-anak yang perlu pada perbelanjaan daripada sekolah, masuk universiti, kemudian lepas pada universiti tak ada kerja pula, ayah tanggung lagi. Itu semua pengorbanan daripada ibu bapa.
Dan anak-anak juga terpaksa berkorban apabila ibu bapa mereka susah, apabila mereka sakit, mereka juga memerlukan itu. Dan kadang-kadang kita terpaksa berkorban di dalam jiwa kita, dalam kehormatan diri kita, apabila orang memusuhi kita tanpa sebab yang betul. Orang buat satu kumpulan bangkit untuk mencerca kita, menghentam kita, tulis macam-macam kat kita, buat poster macam-macam fitnah. Kita kata ini, kita juga terpaksa berkorban. Takkanlah kita nak jawab segala perkara, tetapi biarlah Allah Ta'ala yang akan menentukan di akhirat nanti. Maka para jemaah sekalian, di saat kita duduk hari ini, kita korbankan lidah kita, tidak bercakap perkara-perkara yang boleh membawa berita-berita palsu, yang memfitnah orang, mengumpat orang, dan segala macam ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka biarlah kita duduk dalam suasana yang begitu baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sudut pensyariatan ibadat korban yang telah kita sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi alhamdulillah, dalam risalah tentang korban yang telah saya bagikan kepada para jemaah, risalah ini boleh ambil di masjid kita ni, ada dalam internet, ada, boleh cari dia punya link, iaitulah kelebihan ibadat korban dan adab-adabnya. Dalam risalah ini saya telah letakkan di sini, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan korbanlah. Kata ulama tafsir, korban di sini dengan makna kita menyembelih korban. Bagi orang-orang yang punya kemampuan, ada terdapat dalam asar ataupun asnah kata hadis marfu', ada kata di kalangan para sahabat daripada kata-kata Abu Hurairah, man kana indahu sa'ah, sesiapa yang mempunyai keluasan, maknanya rezeki dia luas, walaupun dalam PKP pun kita masih ada duit, falam yudahi, tapi dia tak mau korban, sayang duit lah, macam-macam, bakhil kan, fala yaqrabanna musallana, orang-orang begini tak payahlah dia mari bersama kami di tempat solat hari raya. Mana orang ni, orang yang ada duit tapi tidak mau melakukan korban. Para ulama menafsirkan hadis ini, mengatakan bahawa hadis ini merupakan suatu teguran ataupun ancaman kepada orang yang berkemampuan tapi tidak mahu melakukan ibadat korban. Ada setengah tempat tak mahu ibadat korban sebab SOP payah. Dia panggil SOP itu SOP ni, dia kata biarlah kita tak payah korban. Kita kata para jemaah, alhamdulillah Allah Ta'ala perluaskan waktu korban ini daripada hari ini, hari raya, dan besok hari tasyrik yang pertama, 11, 12 dan 13. Maknanya kalau hari ini tak sempat nak cari, besok kita masih ada masa. Lusa sampai hari 13, mengikut ulama mengatakan sampai hari 13, walaupun ada khilaf di situ, tapi terbaiknya kita sudahkan korban kita pada hari yang ke-12, 12 Zulhijjah. Maka bila kita kata korban, biarlah ibadat ini dihidupkan di rumah kita. Sekarang ni ada orang bawa korban pergi ke sana sini, hantar luar negara, hantar sini. Kita kata itu satu kerja-kerja yang baik yang dibuat oleh NGO yang kita pun tak sanggup nak tinggal rumah kita. Mereka sanggup membawa amanah kita pergi ke negara tertentu, kecuali pada musim PKP ini berhari raya di sana, semata-mata nak laksanakan korban yang telah diamanahkan, dipikulkan ke atas bahu yang mereka telah bersedia untuk memikulnya. Maka kita mengatakan itu satu perkara yang baik. Tetapi ihya sunnah ini satu perkara yang besar. Allah sebut dalam Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah kata, aku bukan nak daging, bukan nak darah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala nak tengok kita itu bertakwa. Maka bila Nabi Allah Ibrahim AS, inni ara fil manami anni azbahuk, Ibrahim kata, Ismail, aku tengok dalam mimpi aku sembelihmu. Agak-agaknya kalau zaman kita hari ni, dengan ayah dia cakap macam ni, tentulah dia akan telefon ke polis ataupun ambulan. Dia kata, mari ambil orang tua ni, tak betul jalan ni, kan? Sebab kita tak ada lagi mimpi-mimpi macam Nabi sudah tidak ada. Oleh kerana Ibrahim Nabi, anak dia juga terdidik dengan suatu didikan yang tinggi. Ismail terus akur, satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapa,
Bapa akan dapati saya ni termasuk orang yang sabar. Subhanallah. Ketika nak sembelih, ketika itulah Allah Ta'ala hantar mari wa fadainahu bizibhin azim. Tuhan ganti dengan sembelih kibas yang besar yang menjadi adat kita hari ini, menjadi ibadat kita. Tidak ada ibadat yang disyariatkan untuk kita sembelih kecuali kerana Allah Azza wa Jalla, iaitulah ibadat berkorban semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, dan juga ibadat lainlah, akikah, kita sembelih biasa-biasa nak jamuan, tetapi ini termasuk dalam ibadat. Qul inna salati wa nusuki, maka dengan itu tidak dibenarkan kita bagi korban kepada kubur-kubur wali, bagi korban kepada kuala penjaga-penjaga hantu kuala sungai, tak boleh, kerana itu boleh membawa kepada perbuatan yang terlarang dan boleh sampai kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dua anak beranak ini telah berkorban, maka kita boleh simpulkan di sini bahawa kita juga mesti berkorban di dalam apabila kita bertemu di antara hak nafsu dengan hak Allah Azza wa Jalla. Hak nafsu enggak macam-macam dia. Nak benda tu, nak benda ni, halal haram, mu jangan tanya, yang penting kita dapat. Tetapi bila kita letak di bawah hak Allah Azza wa Jalla, maka kita korbankan hak nafsu kita, kita utamakan hak Allah, kita utamakan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita utamakan hak yang telah diajar oleh Islam kepada kita. Maka para jemaah sekalian, itulah yang Allah Ta'ala firman dalam suratul Hajj ayat 37. Allah Ta'ala tidak nak darah, bukan nak daging. Darah kita sembelih, daging kita makan, tetapi yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala nak tengok kita bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin as-sa'ilin al-ghanimin al-maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillahi Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul afu wal ghafur, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabun wala rasulun mutahhar mabrur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, adalah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, di antara tanda kita bertakwa, kita menghadiri, mengihya'kan sunnah salatul Aid. Kemudian insya-Allah kita akan melakukan kurban, sembelih kurban, sama ada hari ini ataupun dalam hari-hari tasyrik ini, semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Sunnah ini tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi kita kurban dengan 2 ekor kibas yang besar, putih yang bertanduk, mana comel. Maka jangan cari kurban-kurban yang kurus-kurus. Adapun hukum kurban, tuan-tuan dan juga puan-puan boleh tengok dalam rakaman yang telah saya sampaikan dalam beberapa siri kuliah kita tentang kurban. Satu lagi, oleh kerana hari ini hari Jumaat, satu lagi soalan yang ditanya tentang daging korban. Kita nak bagi masak ke nak bagi mentah? Jadi saya tengok para ulama mengatakan untuk orang pakai miskin maka kita beri daging mentah, sebab kita bukan seorang kita bagi, mungkin orang lain bagi juga. Mungkin seorang tu dapat sampai 20 kilo contohnya, rezeki dia. Dia boleh simpan, dia boleh taruh bila-bila dia nak makan. Ataupun kalau dia terdesak contohnya, terpaksa dia kena jual ke macam mana, itu hak dia. Kita tak boleh. Tapi sudah jadi hak milik dia, dia panggil tamlik, memberi milik kepada orang pakai miskin dengan cara kita beri daging yang belum dimasak. Oh, saya nak masak juga, panggil dia mari makan rumah kita. Bukan kita ambil semangkuk bagi mereka. Ikut dia nak buat apa, dia nak singgan ke, dia nak goreng, dia nak apa saja,
Itu dia punya pasal. Yang penting kita beri daging kepada mereka. Dan hari ini juga hari Jumaat, kita berhari raya pada hari Jumaat. Ada jemaah yang tertanya-tanya, adakah kita perlu lepas balik ni mari solat Jumaat pula? Saya kata na'am. Setelah kita teliti kepada pandangan alim ulama kita, termasuk dalam fiqh mazhab Syafi'i, walaupun ada sebahagian video mengeluarkan bahawa siapa solat raya tak perlu lagi solat Jumaat, kita kata itu pandangan sebahagian ulama. Dalam fiqh Syafi'i juga kata juga, bagi orang-orang yang ahlul bawadi, orang yang duduk di pendalaman kampung, kalau dia nak balik tu terpaksa kena merempuh berjalan kaki masuk, nak mari solat Jumaat pula payah, kita kata na'am. Kalau dia mari solat raya dah, dia solat zuhur je di kampung dia. Tapi bagi kita masyarakat yang ada hari ni, Masya Allah, kereta depan tangga tak penuh parking, terpaksa kena simpan dia di tepi-tepi jalan. Motosikal pun banyak, basikal lagi ada, boleh gratis sampai 50 kilo, tak kalah lagi solat Jumaat hari ni tak ada. Kita mengatakan hati-hati para jemaah sekalian, maka kita balik korban, mari balik untuk solat Jumaat pada hari ini insya-Allah. Dan sentiasalah kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.